Selamat sejahtera kepada Dr. Wong. Hari ini, kami daripada kumpulan 16 akan membentangkan tajuk Kepupusan Flora dan Fauna. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Alisa, saya sendiri Lakshmi, Hafiza, Siti, Faika dan Yashini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Norzah Hafiza binti Zakaria dari Guru 16. Di dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang tema etika alam sekitar dan pengenalan tentang kepupusan flora dan fauna. Sebelum itu, untuk pengetahuan doktor, kami mempunyai 6 orang ahli dan kami kesemuanya dari jurusan yang berbeza, tapi telah berjaya bersama-sama menyiapkan tugasan ini. Etika alam sekitar merupakan konsep baru untuk masyarakat dan mula dianggap sebagai sub-cabang falsafah moral. Menurut Palmer, etika alam sekitar merupakan cabang falsafah yang menitik beratkan hubungan manusia dan alam sekitar. Hal ini termasuklah setiap perbuatan, sikap dan tindakan manusia akan memberi kesan terhadap alam sekitar. Manusia dijadikan sebagai khalifah dan dipertanggungjawabkan dalam menjaga dan memelihara untuk kesejahteraan sejagat. Hubungan manusia dan alam sekitar sangat rapat kerana ia merupakan prasyarat untuk menjamin kesejahteraan bumi. Alam sekitar telah diwarisi sejak berabad tahun dahulu secara turun-temurun untuk dimanfaatkan oleh tamudan manusia dari generasi ke generasi, termasuklah masyarakat yang ada di Malaysia yang mesra dengan alam sekitar. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan kerana dapat memberi manfaat kepada manusia, khususnya dalam aspek kesihatan dan dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi kepada manusia. Alam sekitar yang dihuni mempunyai beberapa komponen antaranya atmosfera, hidrosfera, pedosfera, litosfera dan biosfera. Kesejahteraan hidup yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada hubungan harmoni antara manusia dan alam sekitarnya. Sebagai contoh, setiap kali manusia menarik nafas, maka bahan yang diserap ialah gas oksigen. Gas oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan-tumbuhan sendiri menghasilkan gas oksigen daripada karbon dioksida yang didapati daripada manusia dan haiwan. Proses ini akan berulang dan sekiranya ia terhenti, maka kemungkinan tiada lagi penghuni di alam ini. Ini menunjukkan manusia dan alam sekitar saling berkait rapat. Seterusnya, apakah pula yang dimaksudkan dengan kepupusan flora dan fauna? Menurut Kamus Bahasa Melayu edisi kedua, flora bermaksud keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau habitat, manakala fauna pula bermaksud keseluruhan haiwan yang hidup di sesuatu daerah atau habitat. Kepupusan pula mengikut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud hilang atau lenyap sepenuhnya. Jadi, kepupusan flora dan fauna boleh ditakrifkan sebagai kebinasaan atau kelenyapan tumbuhan dan haiwan semula jadi dari muka bumi. Berdasarkan penulisan dari Mamat dalam novel John Chiang Lai, dari perspektif pribumi, jurnal Melayu, kebanyakan masyarakat yang mempunyai kepercayaan animisme ini berpendapat bahawa alam sekitar sebahagian dari diri mereka. Oleh itu, setiap perbuatan manusia yang dilakukan kepada alam sekitar akan dibalas. Berdasarkan kajian di Malaysia pada penghujung 1989, anggaran 18.5 juta hektar atau 56.3% daripada bumi di Malaysia diliputi hutan. Hutan-hutan tropika kaya dengan flora dan fauna. Akan tetapi, penilaian ini akan semakin berkurang sekiranya kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar tidak dibendung. Justru dalam perbincangan kali ini, kita akan membincangkan tentang punca, kesan dan langkah yang berkait dengan kepupusan flora dan fauna. Penebangan tumbuhan secara besar-besaran dan berleluasa adalah antara amalan yang menyebabkan kepupusan flora yang serius di seluruh dunia. Aktiviti ini membawa kepada kehilangan habitat semula jadi bagi pelbagai spesies tumbuhan, mengancam kepelbagaian biologi dan kelestarian ekosistem. Tidak hanya tumbuhan yang bernilai ekonomi yang terkesan, malah tumbuhan yang mempunyai nilai perubatan tinggi juga menjadi mangsa. Kehilangan tumbuhan seperti ini bukan sahaja mengancam penyelidikan perubatan tetapi juga memusnahkan sumber alam semula jadi yang unik. Menurut Organisasi Konservasi Alam Sedunia WWF, setiap tahun kawasan hutan yang setara dengan saiz Belgia hilang akibat amalan pembalakan hutan tidak terkawal, menyebabkan lebih daripada 80% spesies darat berasaskan hutan mengalami kepupusan akibat kehilangan habitat. Implikasi dari pemusnahan habitat ini adalah kehilangan flora yang memainkan peranan penting dalam kitaran ekologi dan pengurangan sumber tumbuhan yang boleh digunakan dalam industri perubatan dan pertanian. Contoh flora yang telah pupus akibat pembalakan hutan tidak terkawal termasuk pohon chestnut timur dan juga pokok sassafras Tahiti. Kepupusan flora juga merosakkan ekosistem yang membawa kepada ketidakseimbangan dalam rangkaian makanan dan hubungan simbiosis. Selain itu, pembalakan menyumbang kepada pelepasan karbon yang disimpan dalam tumbuhan,
menambah kepekatan gas rumah hijau dalam atmosfera. Perubahan iklim global memberikan impak besar terhadap flora di seluruh dunia. Menurut laporan panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim IPCC, suhu global diperkirakan meningkat kira-kira 1.5 darjah Celsius pada kurun pertengahan abad ke-21. Peningkatan suhu seperti ini dapat menyebabkan kepupusan flora, terutamanya tumbuhan yang hanya dapat hidup dalam lingkungan suhu tertentu. Selain itu, kenaikan paras air laut juga berpotensi mengancam habitat semula jadi tumbuhan di kawasan pesisir. Menurut World Wildlife Fund (WWF), terdapat lebih daripada 2,000 spesies tumbuhan pesisir yang berada dalam risiko kepupusan akibat ancaman kenaikan paras air laut. Pencemaran dan penggunaan pestisida adalah ancaman serius terhadap flora. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), lebih daripada 4 juta kes mati setiap tahun disebabkan pencemaran udara, termasuk pencemaran dari bahan kimia industri. Penggunaan pestisida dalam pertanian juga memberi tekanan kepada kepelbagaian flora dengan beberapa spesies tumbuhan yang menjadi sasaran tidak sengaja. Contoh konkret kepupusan flora adalah pokok silverswood di Hawaii yang terancam kepupusan akibat perubahan iklim dan ancaman daripada haiwan yang diperkenalkan. Begitu juga pokok Rafflesia yang unik di Asia Tenggara menghadapi risiko kepupusan akibat hilangnya habitat semula jadi akibat pembangunan dan perubahan iklim. Seterusnya, bagi punca kepupusan fauna ialah aktiviti pemburuan haram yang semakin berleluasa dan membimbangkan. Buat pengetahuan anda, manusia adalah pemangsa terbesar bagi spesies hidupan liar yang menyebabkan haiwan ini tidak dapat hidup bersama dalam komuniti manusia. Fenomena sebegini mencerminkan sikap manusia yang tamak dan haloba. Pemburuan haram bukanlah perkara baharu di Malaysia. Malah, aktiviti pemburuan haram telah pun berlaku 100 tahun lalu dan aktiviti ini telah menyebabkan kepupusan beberapa spesies haiwan. Sebagai contoh, badak Sumatera yang diburu kerana tanduknya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, penyu yang berada di ambang kepupusan akibat telurnya yang diburu disebabkan manusia yang suka memakan telur penyu. Yang kedua ialah kehilangan habitat. Ianya disebabkan aktiviti pembukaan tanah bagi tujuan pertanian, perdagangan dan pembangunan. Disebabkan itu, banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan fauna di sekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan. Justru, masalah pembangunan yang tidak dirancang dengan teliti menyebabkan habitat hidupan liar semakin kecil dan terhimpit. Haiwan liar seperti harimau memerlukan keluasan ruang lega tertentu dan jika diganggu, tidak mustahil ia akan merayau ke kawasan berhampiran termasuk penempatan penduduk. Kesan kepupusan flora dan fauna ialah hakisan tanah atau tanah runtuh. Peta akhir hakisan tanah tahunan menunjukkan kehilangan tanah maksimum adalah sebanyak 81.3216 hektar tahunan. Jadi, persoalannya, kenapa boleh berlaku hakisan tanah yang tercetus dalam minda kita? Baiklah, disebabkan kepupusan flora dan fauna, kebanyakan pokok ditebang dan secara langsungnya, akar-akar tidak dapat cengkaman ke atas tanah. Selain itu, ketebalan sedimen dalam sungai ataupun empangan turut terjejas dan tercetusnya situasi banjir. Apabila tiada sokongan tanah yang kuat, maka tanah tidak dapat tenaga ataupun sakti untuk menampung segala benda di atasnya. Jadi, hasilnya berlakulah hakisan tanah. Kesan seterusnya akibat kepupusan flora dan fauna ialah wujudnya pemandangan alam yang cacat. Kenapa begitu? Hal ini disebabkan tiada kelihatan haiwan di permukaan bumi. Sebagai contoh, menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, dalam artikel bertulis, harimau Melaya dulunya ada 3,000 ekor pada tahun 50-an. Tapi sekarang hanya tinggal 250 hingga 300 ekor sahaja.
Kalau dikatakan flora pula, penebangan hutan, pembangunan moden menyebabkan kekurangan pokok di sekitar bandar. Jadi, keserian alam sekitar terjejas. Hal ini membawa kepada pembentukan kawasan gurun di mana kehijauan alam lenyap dalam arus kemodenan. Kesan kepupusan flora dan fauna yang seterusnya adalah akan menyebabkan kehidupan kitaran terjejas. Contohnya, haiwan yang boleh menyebabkan kepupusan. Apatah lagi, tiada harimau untuk mengawal populasi rusa dan kijang. Haiwan-haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan kawasan rumput di sekitarnya. Lebih-lebih lagi, aktiviti pembalakan yang berluasa juga akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan juga hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca yang panas dan tidak stabil. Oleh itu, hutan perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi daripada terus meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga, orang ramai boleh melakukan aktiviti luar seperti beriadah tanpa gangguan dan juga menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa. Dengan ini, kesihatan manusia juga akan lebih terjamin. Di samping itu, spesies flora dan fauna juga boleh menjadi pupus akibat kehilangan habitat untuk membiak yang disebabkan oleh pembalakan haram juga. Pembalakan haram seperti berjuta-juta hektar hutan oleh manusia. Apabila hutan ditebang secara tidak terkawal, pokok-pokok yang berfungsi sebagai pengeluar utama juga akan mengalami kemusnahan. Terdapat pelbagai jenis hidupan yang bergantung kepada tumbuh-tumbuhan seperti yang bersifat herbivore seperti monyet, zirafah, kuda, gajah dan juga rusa. Jaringan makanan di hutan juga akan terganggu akibat kemusnahan habitat tumbuhan dan haiwan. Maka, penyahutanan ialah penyumbang utama kepada kehilangan kebayopelbagaian dengan kadar yang cepat. Akhir sekali, iklim cuaca akan berubah menjadi terlampau panas. Ketiadaan awan yang terbentuk daripada air hujan yang tersejat melalui proses yang dinamakan transpirasi akan menyebabkan tiada pantulan pancaran matahari sehingga boleh menyebabkan persekitaran menjadi kurang panas. Hal ini kerana pembalakan hutan akan mengurangkan sumber air yang membentuk awan sehingga menyebabkan kitaran air terganggu. Malah terdapat lebihan gas karbon dioksida di atmosfera akibat berlakunya pencemaran udara oleh pembalakan hutan. Tambahan pula, gas karbon dioksida yang terkumpul di atmosfera akan memerangkap haba dan mengakibatkan kesan rumah hijau. Apakah kepentingan dalam menjaga kelestarian alam semula jadi dan hidupan liar? Yang pertama, kerananya merupakan aset yang penting untuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan. Selain itu juga, ia adalah hak dan kewajipan kita untuk menjaganya. Alam semula jadi dan hidupan liar memerlukan perlindungan dan pemantauan yang konsisten kerana ia berhak dilindungi agar tidak pupus dan dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. Seterusnya, penguatkuasaan polisi sebagai model. Dalam menjaga kelestarian alam semula jadi dan hidupan liar, kita dapat menjadi prakasa utama untuk negara dan menjadikan negara sebagai model dalam melindungi alam semula jadi dan hidupan liar. Akan tetapi, ajakan paradigma yang sering kita hadapi adalah seperti jangan jadikan kemajuan pembangunan sebagai alasan untuk mengabaikan kelestarian alam semula jadi dan hidupan liar. Menjaga kelestarian alam semula jadi dan hidupan liar juga merupakan tanggungjawab bersama. Jadi, pihak individu dan pihak berkaitan perlu menjumbang untuk menjaga keseimbangan alam sekitar kita. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan pihak berkuasa adalah yang pertama, Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar berperanan dalam mencegah, menghapuskan dan mengawal pencemaran. Jabatan Alam Sekitar mempunyai kuasa dan hak untuk mengambil tindakan kepada pesalah sekiranya mereka melakukan sebarang kesalahan seperti yang saya terangkan sebelum ini. Dan jabatan ini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memperbaiki alam sekeliling. Kedua adalah Jabatan Perhutanan. Jabatan ini bertanggungjawab dalam pengelolaan, terutamanya hutan simpan. Jabatan ini hendaklah mencegah penebangan haram dan penerokaan hutan yang tidak sah. Seterusnya, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan haruslah menyelitkan konsep penjagaan dalam alam semula jadi dan hidupan liar di dalam kurikulum sekolah agar generasi muda lebih sedar dan peka akan kelestarian
alam semula jadi dan hidupan liar. Akhir sekali adalah peranan media massa. Kerajaan mempunyai kuasa dalam membentuk pemikiran masyarakat kerana kerajaan mengawal apa yang disiarkan di atas talian. Ini kerana pada zaman sekarang, masyarakat lebih cenderung untuk melayari laman sesawang pada masa lapang. Jadi, dengan eksposkan kepentingan pemeliharaan alam semula jadi dan hidupan liar secara atas talian, ia dapat mencapai pelbagai lapisan masyarakat dengan lebih meluas dan dapat membentuk kesedaran mengenai kepentingan pemeliharaan alam semula jadi dan hidupan liar. Seterusnya adalah langkah-langkah dari peranan masyarakat. Masyarakat hendaklah mempunyai pemahaman dan kesedaran yang sangat tinggi. Hal ini kerana daripada aktiviti manusia yang memberi kesan terhadap ekosistem kita. Dengan pemahaman yang tinggi, ia berpotensi untuk memotivasikan tindakan yang lebih positif dalam usaha memelihara. Selain itu, ia juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian. Akhir sekali, masyarakat haruslah mengurangkan pencemaran. Langkah ini amat penting kerana pencemaran yang makin tinggi dan meningkat di negara kita. Jadi, masyarakat haruslah berusaha sedaya upaya untuk mengurangkannya. Dan akhir sekali, masyarakat haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang diadakan di Malaysia. Contohnya, Akta Perhutanan Negara 2010. Kita teruskan ke kaedah perundangan. Malaysia mempunyai akta-akta perundangan yang telah digubal dan dikuatkuasakan untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap alam semula jadi dan hidupan liar. Akta-akta ini mempunyai hak dan kuasa untuk ambil tindakan ke atas pesalah. Contoh-contoh akta adalah Akta Alam Sekeliling 1974, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Kualiti alam sekeliling 1974. Akta ini sangat signifikan dalam mengawal dan menguruskan alam sekitar dan memberikan kesan terhadap hidupan liar. Akta ini juga merangkumi pencemaran air, tanah dan udara. Akta Perhutanan Negara 1984. Akta ini menggariskan aspek dari segi pengurusan dan pemeliharaan sumber hutan. Yang pertama ialah pengurusan sumber hutan. Ia menetapkan kriteria untuk pengurusan, pemetaan kawasan yang terlibat dan kaedah pemantauan. Yang kedua ialah pemantauan pembalakan, mengenal pasti kawasan pembalakan dan menetapkan kuota yang cukup untuk pembalakan dan amalan pembalakan yang lestari. Yang ketiga ialah perlindungan hutan. Akta ini melindungi hutan daripada aktiviti-aktiviti yang merosakkan seperti pembakaran terbuka dan mengawasi hutan serta menangani pembalakan haram. Yang keempat adalah penguatkuasaan. Akta ini mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap pematuhan undang-undang dan akta ini juga dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran sekiranya pesalah tersebut melanggar undang-undang tersebut. Akta seterusnya adalah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Akta ini adalah untuk mengawal dan melindungi keunikan sumber semula jadi. Yang pertama, peruntukan pelindungan hidupan liar. Peruntukan khusus untuk melindungi spesies hidupan liar seperti badak sumbu, gajah ataupun tapir yang hampir pupus di negara kita. Yang kedua adalah kawalan perdagangan hidupan liar yang menangani ancaman perdagangan haram, memerangi amalan eksploitasi yang tidak terkawal. Yang ketiga adalah konservasi habitat, contohnya memelihara dan memelihara hidupan liar yang berada di negara kita. Yang kelima ialah pengurusan kepelbagaian. Akta ini mempunyai konsep pengurusan kepelbagaian dari segi biologi. Selain itu juga pemeliharaan spesies yang terancam dan akhir sekali ialah pemeliharaan ekosistem yang menyokong hidupan liar. Yang nombor 6 adalah penguatkuasaan. Akta ini memberi kuasa terhadap penguatkuasaan dan dapat mengambil tindakan serta penalti kepada pesalah yang melanggar akta-akta tersebut.